Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Ayub Al-Zahid, Matrik 072409. Kita telah mengetahui bahawanya al-badal itu adalah merupakan salah satu daripada kategori kata dalam tata bahasa Arab yang yang tidak diberikan i'rab kecuali sebagai anak-anak kepada kata yang lain. Dengan kata lain, ia diberikan i'rab berdasarkan kata sebelumnya, iaitu nama itu diberikan raf jika ia adalah anak kepada kata yang dirafkan, dan diberikan nasab jika anak kepada kata yang dinafskan, dan diberikan jar jika ia anak kepada kata yang dijarkan. Ariful al-badal. Al-badal ialah yang dimaksudkan oleh peraturan tanpa perantaraan antara dirinya dan yang diikuti. Contohnya dalam kalimat waddah, annahu al-iman Ali, kata kerja wahdah menjadi satu tata bahasa bagi al-iman Ali, dan itu adalah yang dimaksudkan oleh peraturan hubungan ataupun penggunaan bahasa. Al-imam disebut sebagai pengantar ataupun pembukaan bagi dia untuk mendapatkan manfaat daripada kelebihan penekanan dan penjelasan keduanya, dan tanpa menyebut yang lain. Kata kerja fi yang menjadi pengganti dan al-imam adalah yang diwakili olehnya. Jika tata bahasa dimasukkan oleh peraturan yang melalui kata hubung tanpa menggunakan al-badal, maka ia bukanlah pengganti tetapi bersifat perhubung, seperti dalam kalimat ja Ali wal Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Nuruddin bin Zaidi, nombor matrik 072501. Jadi insya-Allah seterusnya saya akan sambung pembentangan, iaitu berkaitan dengan anwa'ul badal, iaitu jenis-jenis badal. Jadi badal ini ianya terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu badal mutabik, badal ba'du min kullu, badal ihtimal dan badal mubayan. Baik, yang pertama mari kita pergi ke badal mutabik. Dan badal mutabik ini juga ianya dimaksudkan ataupun dipanggil juga badal kullu min kullu. Okey, baik, jadi takrif kepada badal mutabik. Jadi badal mutabik ni ialah sesuatu yang menggantikan sesuatu yang sebelumnya dan ianya diaplikasikan dengan makna yang sama. Contohnya, kana al-khalifatu Umar adilan. Khalifah Umar ini adalah adil. Fa Umar huwa khalifah. Umar itu ialah khalifah. Wal khalifah huwa Umar, dan khalifah itu ialah Umar. Wa huma mutabiqani ala ma'nan wahidan, yang mana kedua-dua makna tersebut ianya adalah satu, iaitu khalifah ini ialah isim yang adalah badal yang menggantikan Umar secara keseluruhannya. Yang mana perkataan khalifah dan Umar ini ianya dirujuk dengan maksud yang sama, iaitu kedua-duanya itu adalah manusia. Baik, yang kedua iaitu al-badal ba'du min kullu. Jadi badal ba'du min kullu ini ialah badal yang merupakan gantian sebahagian dari yang diganti atau mubdal minhu. Contohnya, mislu qara'tu al-Quran nisfahu, iaitu saya telah membaca al-Quran sepenuhnya, separuhnya, nisfahu. Jadi al-Quran itu merupakan mubdal minhu dan nisfahu itu merupakan badal kepada al-Quran, yang mana di sini al-Quran ini ianya dibaca, tetapi ianya dibaca separuh sahaja, dan ianya dikira sebahagian daripada al-Quran yang dibaca. Yang ketiga itu badal ihtimal. Dan badal ihtimal ini ianya menggantikan sesuatu dengan apa yang mengandungi syaratnya, dengan syarat bahawa ia bukanlah sebahagian daripadanya,
tetapi ia seolah-olah sebahagian daripadanya atau berkaitan dengannya secara sesuatu hubungan. Contohnya kita tengok di sini, naf'ani al-muallim ilmuhu. Fal-muallim yashtamilu 'ala al-'ilmu li'anna al-'ilmu laysa juz'an mimman yashtamilu 'alayh. Naf'ani al-muallim ilmuhu. Guru telah memberi manfaat kepadaku, iaitu ilmunya, ilmuhu. Jadi lafaz ilmunya, ilmuhu di sini, ianya adalah bahagian daripada guru, yang mana ilmu itu ianya merupakan sifat yang maknawi yang dimiliki oleh seorang guru. Baik, yang seterusnya iaitu badal mubayyan. Jadi badal mubayyan ini ialah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang membezakannya, sehinggakan ia tidak serupa dengannya ataupun tidak sebahagiannya, dan tidak pula ianya melibatkan sesuatu yang merupakan sebahagian daripadanya. Dan badal mubayyan ini ianya terbahagi kepada 3, iaitu badal ghalab, badal nisyan dan badal idrab. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu badal ghalab. Jadi badal ghalab ini ialah apa yang disebutkan untuk menjadikan pengganti kepada perkataan yang telah disebut sebelumnya oleh lidah, maka ianya disebutkan sebagai kesilapan. Okey, kita tengok contohnya sini, iaitu ja'a al-muallimu at-tilmid, iaitu cikgu datang, pelajar. Jadi sebetulnya di sini si mutakallim ataupun orang yang mengatakan, orang yang mengucapkan, memberitahu ja'a al-muallim, cikgu telah datang, sepatutnya dia nak memberitahu bahawa pelajar yang datang. Tetapi di sini dia keliru dalam percakapannya, yang mana sampai-sampai apa yang diucapkannya itu ialah guru yang datang. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembicara itu ialah, oleh si mutakallim itu ialah pelajar yang datang, bukannya guru yang datang. Baik, yang kedua itu badal an-nisyan. Jadi badal nisyan ini ialah perkataan yang disebutkan untuk menggantikan kata yang dijelaskan setelah disebutkan untuk menyatakan keburukan maksudnya. Contohnya di sini, dhahaba Ali ila al-madrasah as-suq. Ali pergi ke sekolah, pasar, as-suq. Jadi di sini kita berfikir bahawa sesungguhnya Ali itu pergi ke sekolah. Namun setelah menyebutkannya, kita teringat bahawa kita ni salah, kerana kita terlupa bahawa Ali ini sebenarnya pergi ke pasar, bukannya pergi ke sekolah. Maka pada kalimah as-suq itu, pasar itu, ianya disebutkan sebagai badal daripada al-madrasah untuk menjelaskan maksud sebenarnya yang dikatakan itu. Baik, dan yang terakhir iaitu badal idrab. Badal idrab ini ialah memperbaiki maksud yang disampaikan kepada mubdal minhu dengan badal. Dengan kata lain, si pembicara berkeinginan untuk memperbaiki maksudnya atas dasar keinginannya sendiri. Baik, kita tengok pada contoh. Khudul qalama al-waraqah, maksudnya ambillah pen, kertas. Jadi pada awalnya di sini si pembicara itu dia memerintahkan untuk mengambilkan pen, itu al-qalama. Kemudian dia menggantikan objeknya, menggantikan perkataan al-qalama itu dengan perintah untuk mengambilkan kertas, al-waraqah. Maka hukum maksud yang pertama pada awalnya itu, pada mubdal minhu, iaitu perkataan al-qalamu, ianya ditinggalkan, maksudnya tidak jadi nak meletakkan perkataan al-qalamu itu, dan ianya digantikan dengan kalimah al-waraqah.
sebagai badal yang merupakan pengganti kepada lafaz al-qalam. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya mari kita lihat hukum-hukum yang berkaitan dengan badal. Jadi yang pertama, tidak disyaratkan bahawa badal dan mubdal minhuna daripada sama daripada segi makrifah ataupun nakirah. Bahkan harus bahawa badal daripada salah satu daripada dua bahagian tersebut, sama ada badal nakirah dan mubdal minhu dia makrifah, ataupun badal makrifah mubdal minhu dia pula adalah nakirah. Baik, kita tengok misal yang pertama, badal nakirah daripada nakirah. Firman Allah Ta'ala, kanat qawariro min fiddah. Jadi qawariro yang kedua ialah badal daripada qawariro yang pertama, yang mana kedua-duanya ialah isim nakirah. Seterusnya kita lihat badal ma'rifah daripada isim ma'rifah. Yushahidul Ustaz Aziz hadzal video. Jadi Aziz merupakan badal daripada Ustaz, yang mana kedua-duanya juga merupakan isim ma'rifah. Seterusnya misal isim ma'rifah daripada isim nakirah. Firman Allah Ta'ala, ila siratil mustaqim, ila siratil mustaqim, siratillah. Jadi siratillah adalah isim ma'rifah, kemudian siratil mustaqim adalah isim nakirah. Jadi siratillah merupakan badal daripada siratil mustaqim yang merupakan isim nakirah. Seterusnya misal isim nakirah daripada isim ma'rifah. Firman Allah Ta'ala, lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibah. Jadi nasiyatin yang kedua merupakan badal daripada an-nasiyah yang pertama. Nasihat yang kedua kita boleh tengok dia merupakan isim nakirah, dan an-nasiyah yang pertama merupakan isim ma'rifah. Jadi ni musannaf sebutkan di sini bahawa seeloknya untuk isim nakirah, badal nakirah daripada isim ma'rifah disertakan pada badal tu berserta dengan sifat ataupun na'at. Hukum yang kedua ialah boleh dibadalkan isim zahir daripada isim zahir, dan tidak boleh dibadalkan isim dhamir daripada isim dhamir. Tengok contoh badal isim zahir daripada isim zahir, ja'a akhi Muhammad. Jadi akhi merupakan isim zahir, Muhammad juga merupakan isim zahir. Jadi Muhammad jadi badal kepada akhi, dan kedua-duanya merupakan isim zahir. Adapun tidak boleh dibadalkan isim dhamir daripada isim dhamir, contoh qultu ana. Jadi ana tidak dikatakan badal kepada dhamir tu kerana dia hanya dikirakan taukid untuk menguatkan ayat. Seterusnya harus membadalkan isim zahir daripada dhamir ghaib. Contoh ayat Quran, wa asarrun najwa allazina zalamu. Jadi allazina merupakan badal bagi dhamir jamak yang ada pada kalimah asarru. Allazina merupakan isim zahir, dan waw tu merupakan dhamir ghaib. Seterusnya harus membadalkan isim zahir daripada dhamir mukhatab ataupun daripada dhamir mutakallim, dengan syarat bahawa badal yang dilakukan itu adalah badal istimal ataupun badal ba'dhi minal kulli. Kita tengok contoh, a'jabatni syaja'atuka. Jadi syaja'atuk jadi badal bagi dhamir mukhatab, iaitu anta pada kalimah a'jabatni. Jadi syaja'atuk isim zahir boleh jadi badal kepada isim dhamir mukhatab. Misal di sini adalah badal istimal. Hukum yang ketiga pula ialah hendaklah dibadalkan tiap-tiap isim dan fa'il ataupun jumlah daripada benda yang sama, iaitu kalau badal isim mestilah mubdal minhu dia isim, kalau badal fa'il mestilah mubdal minhu dia fa'il, kalau badal jumlah mestilah mubdal minhu dia juga jumlah. Jadi kita tengok contoh badal isim daripada isim. As-suwaitu ilal khatibil ali. Jadi ali merupakan isim, al-khatib juga merupakan isim. Jadi kedua-duanya badal dan mubdal minhu dia keduanya isim. Seterusnya badal fa'il daripada fa'il. Tengok contoh firman Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab. Jadi yudha'af merupakan badal bagi kalimah yalqa.
kita lihat kat sini kedua-duanya ialah fa'il. Seterusnya misal badal jumlah daripada jumlah. Tengok firman Allah Ta'ala juga, amaddakum bima ta'malun, amaddakum bi an'amin wa banin. Jadi kat sini kita boleh nampak amaddakum bi an'amin wa banin merupakan badal jumlah bagi kalimah amaddakum bima ta'malun. Jadi yang keempat, apabila dibadalkan isim istifham ataupun isim syarat, maka wajib disebutkan hamzah istifham dan in syartiyah bersama dengan badal. Makna kata apabila mubdal minhu dia isim istifham, maka bersama dengan badal tu wajib disebut hamzah istifham. Jika dia punya mubdal minhu dia isim syarat, maka dia punya badal wajib disebut bersama dengan dia in syartiyah. Baik, tengok misal badal isim daripada isim istifham. Contohnya kita buka insyruna am thalathun. Jadi insyruna ni jadi badal kepada kam, iaitu isim istifham. Maka apabila jadi badal kepada isim istifham, maka wajib disertakan badal dia tu hamzah istifham. Jadi kalimah insyruna wajib ditambahkan hamzah di hadapan dia. Seterusnya misal badal isim daripada isim syarat. Contoh, may yajtahid in aliyun wa in khalidun fa akramahu. Jadi aliyun ni jadi badal kepada dhamir mustatir dalam kalimah yajtahidu. Jadi apabila ada man, ada isim syarat ke hadapan, maka badal dia wajib disertakan dengan in. Jadi in aliyun. Khatimah. Secara ringkas, pintu al-badal dalam ilmu nahwu merupakan sebahagian penting dalam peraturan bahasa Arab. Pintu ini menumpukan kepada penggantian ayat ataupun ayat dengan yang lain tanpa mengubah dari segi makna asas ayat tersebut. Dan juga memahami konsep al-badal itu menjadi sangat penting bagi memahami struktur ayat bahasa Arab dan menganalisisnya dengan betul. Ianya juga merangkumi pelbagai jenis seperti penggantian sepadan, penggantian sebahagian daripada keseluruhannya, dan penggantiannya tidak termasuk dan penggantian bertentangan. Dan ianya perlu pemeriksaan dengan teliti dalam segi konteks ayat yang menggunakan al-badal dengan tepat.